Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu dalam majlis ilmu, majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana di dalamnya mengandungi peringatan dan juga ayat-ayat Al-Quran dan juga As-Sunnah. Majlis yang satu-satunya majlis yang tidak diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai majlis yang ataupun perkara yang dilaknat, mal'unun ma fid dunya, apa sahaja yang ada di dunia ini terlaknat kecuali majlis ilmu, sebagaimana datang dalam beberapa lafaz dan juga asyar. Begitulah juga dalam beberapa lafaz hadis, iaitulah kepentingan kita mengingatkan tentang apa majlis ilmu ini, iaitulah apa semua perkara di atas dunia ini dilaknat kecuali lafaz dia hadis yang hadis ini sanadnya hasan. Ad-dunya mal'unah mal'unun man fiha illa 'aliman aw muta'allim aw zikrullah wa ma walah. Hadis ini kata Syekh bin Baz rahimahullah, la ba'sa bi isnadihi wa lafzih. Yakni tidak mengapa, yakni maknanya hadis ni hasan, maknanya hadis ni hasan dan maknanya sahih. Kalau kita tengok dari sudut makna pun memang tepat lah. Nabi SAW bersabda, dunia ini terlaknat. Dunia mal'unah, dunia ini terlaknat. Apa maksud terlaknat? Maknanya dijauhkan daripada rahmat Allah. At-tardu matrudu min rahmatillah, dijauhkan daripada rahmat Allah. Mal'unun ma fiha, terlaknat apa yang terkandung di dalamnya, illa, kecuali. Maknanya Nabi kata semua yang ada dekat dunia ni terlaknat kecuali, illa. Macam dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Al-insan, manusia itu berada dalam kerugian, kecuali illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, kecuali orang yang beriman, beramal saleh, yang sentiasa berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Sama juga macam hadis ni, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha, dunia itu terlaknat, terlaknat apa yang ada di dalamnya, illa, kecuali aliman, kecuali orang alim. Kecuali orang, yang pertama orang alim. Apa maksud orang alim di sini? Orang alim yang mengamalkan ilmunya dan orang yang mengajarkan ilmunya, aliman. Yang ni terkeluar, maknanya dia dapat pengecualian, takkan terlaknat. Au muta'allim, atau muta'allim, yakni orang yang menuntut ilmu. Yang kedua yang tak terlaknat, orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga, au zikrullah wa ma walah. Yang ketiga, orang yang ingat Allah, zikrullah, dan apa sahaja yang berkaitan dengan zikrullah.
Maknanya kalau orang yang tak semestinya dia kena beribadat maknanya khusus saja kan, tak semesti dia solat saja, tetapi bermaksud yang lebih umum, maknanya boleh jadi ada orang yang pergi bekerja untuk mencari rezeki dan sentiasa mengingati Allah, sentiasa ihtisab, mengharapkan ganjaran dan pahala ketika dia keluar mencari rezeki. Hari Sabtu ni ada orang yang mencari rezeki lebih dan sebagainya kan, maknanya dia ada zikrullah itu, dia terkeluar daripada laknat. Apa sahaja perbuatan kita masuk dalam rangka zikrullah wa ma walah, bukan setakat menuntut ilmu saja, bahkan orang yang berkhidmat, orang yang bekerja, orang yang macam-macam lah sekarang ni, yang meniaga dan sebagainya, kalau ada di dalam amalan dia itu zikrullah, dia sentiasa mengingati Allah, maka dia terkeluar daripada laknat tersebut. Sama juga orang yang buat urusan dunia, tetapi urusan dunianya itu disertai dengan zikrullah, maka dia tak termasuk dalam dunia. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha atau man fiha illa aliman atau muta'allim atau zikrullah wa mawalah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam golongan yang kedua. Kita nak kata kita alim ni segan lah kan. Tapi kita semua pakat-pakat masuk muta'allim. Kita semua pakat-pakat mengaji, muta'allim. Jadi orang yang muta'allim, orang yang belajar, orang yang sentiasa menuntut ilmu, maka dia terkeluar dan mendapat pengecualian daripada dilaknat, dijauhkan daripada rahmat Allah. Mafhum mukhalafahnya maknanya orang yang alim, orang yang belajar, muta'allim, orang yang menuntut ilmu, dia sentiasa berada di dalam rahmat Allah. Itu kita bagi motivasi sikit kan. Baik, jadi pagi ni insya-Allah kelas kita Al-Asmaul Husna, kita nak bincangkan tentang nama-nama Allah yang maha indah. Nama-nama Allah yang maha indah lagi mempunyai sifat yang tertinggi. Baik, jadi makna ataupun nama Allah yang kita akan bahaskan pada pagi ini ialah nama Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab. Al-Wahhab iaitulah yang maha memberi. Yang maha memberi. Ataupun kita boleh terjemahkan juga yang melimpah-limpah pemberiannya. Al-Wahhab. Kenapa? Kerana Al-Wahhab ini dari sudut kita kata bentuk kata, ianya adalah dalam bentuk kita katakan sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni apa? Sirah mubalaghah ni kalau ikut takrif ulama nahwu, ismun mushtaqqun minal fi'lil thulathi min fi'lil thulathi ghaliban aw minar ruba'i ahyanan lidalalati ala kathrati huduthi syai' wa hiya sighatu bima'na ismil fa'il tadullu ala ziyadati al-wasfi fil mawsuf. Sirah mubalaghah ialah isim mushtaq yang dibentuk daripada fi'il thulathi maupun ruba'i dengan kandungan maknanya bila kita sebut sirah mubalaghah ni maknanya membawa maksud sangat banyak, sangat kuat, sangat lebih, sangat. Dan dia juga mempunyai fungsi yang sama dengan isim fa'il. Isim fa'il dan kita kata dia punya dari sudut penggunaan dia itu, dia boleh memarfu'kan fa'il dan juga menasabkan maf'ul bih. Ini kita itu dari sudut inilah kita kata nahwu, dari sudut nahwu. Poin di sini kita nak sebut tentang al-wahhabu dari sudut perkataan bahasa Arab, dia adalah daripada sirah mubalaghah. Baik. Jadi al-wahhab, jadi kata asal al-wahhab, kita tengok dulu apa maksud ataupun kita katakan kata asal ataupun kata akar bagi al-wahhab ini, iaitulah daripada tiga kalimah ataupun tiga huruf yang membentuk kalimah wahaba. Wahaba, wahaba, wahban, wa wahaban, wahibatan. Fahuwa wahibun, wa wahubun, wa wahhabun, wa wahabatun. Apa maknanya? Wahaba maknanya
yang kita katakan memberi, pemberian. Mauhub, kita kata pemberian. Wahaba yahi, ataupun kita di sudut fi'il mudhari'nya yahabahu. Yahabahu. Wahabahullahu, bila kita kata Allah memberi. Manahahu, wahabahullah, maknanya Allah memberi. Contohnya Allah memberi rezeki. Ini dari sudut bahasa Arab, penggunaan bahasa Arab kan, wahaba jarahu al-mala, maknanya dia memberikan kepada jirannya harta. Dan lebih spesifik lagi, wahaba ni maknanya dalam bahasa Arab a'tahu ataupun i'ta bila awadin ataupun iwad ataupun awad. Pemberian yang diberikan tanpa mengharapkan pembalasan. Maknanya pemberian yang diberikan tanpa iwad, tanpa minta timbal balas, timbal balik. Itu maknanya wahab, wahaba dari sudut bahasa Arab lah. Contohnya bila kita kata wahaba jarahu ta'aman, wahaba jarahu ta'aman, dia telah memberikan kepada jirannya makanan. Maksud wahaba dekat situ, dia tidak mengharapkan timbal balik. Dia tak mengharapkan diberi makanan dekat jiran dia, dia tak mengharapkan jiran dia balas balik. Tapi bila dia dah bagi kat jiran dia tu, dia bagi pinggan, jiran dia automatik confirm akan balas balik lah kan, contohlah kan. Tapi dia tak mengharapkan. Baik, itu dari sudut penggunaan bahasa lah, dari sudut bahasa Arab. Baik, jadi kita nak tengok pada makna nama Allah Al-Wahhab. Kita nak tengok dulu ayat Al-Quran yang menyebut nama ini, supaya kita dapat faham terus berdasarkan kalamullah, iaitulah berdasarkan perkataan Allah sendiri, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita dengan Allah menyebut nama Al-Wahhab ini, yang maha memberi ataupun yang melimpah-limpah pemberiannya. Dalam Al-Quran, dari sudut bahasa ni sangat banyak lah. Dari sudut bahasa ni sangat banyak kalau kita nak tengok. Contohnya macam dalam surah Asy-Syura ayat 49. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Maknanya lillahi mulkus samawati wal ard, bagi Allah jualah hak milik segala yang ada di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha, dia yang menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha, yahabu, sini yahabu daripada wahaba. Yahabu yang fi'il mudhari'. Yahabu liman yasha, dia Allah memberikan atau mengurniakan kepada sesiapa yang dia kehendaki, inathan, yakni anak-anak perempuan. Yahabu liman yasha'u inathan, Allah memberikan, mengurniakan kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki, yakni di kalangan hamba-hambanya, inathan, anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u az-zukura, dan dia juga mengurniakan anak-anak lelaki kepada sesiapa yang dia kehendaki. Situ point dia. Yahabu. Itu satu contoh penggunaan dari sudut penggunaan bahasa lah. Penggunaan bahasa. Baik, kita nak lihat dari sudut makna istilah. Sebelum kita bincangkan tentang makna istilah ni, kita nak tengok ayat Quran. 3 ayat Al-Quran yang disebutkan padanya nama Al-Wahhab. Al-Wahhab. Baik. Yang pertama, ayat yang pertama dalam surah Ali Imran ayat 8. Surah Ali Imran ayat 8. Iaitulah ayat yang menceritakan tentang doa
yang menceritakan tentang lafaz doa orang-orang yang beriman, orang-orang yang rasikhuna fil ilm, yakni orang-orang yang apa dia kita katakan mereka yang mempunyai ilmu yang mendalam, mempunyai ilmu yang mendalam, ar-rasikhuna fil ilm. Sebab ayat dalam surah Ali Imran ayat 8 itu dia berkait dengan ayat yang sebelumnya, iaitu ayat yang ke-7 yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab, yakni yang terkandung di dalamnya ayat-ayat yang muhkamat, iaitulah asas bagi Al-Quran, dan ayat-ayat yang lain pula mutasyabihat, iaitulah ayat-ayat yang tidak jelas bagi sebahagian golongan, ataupun samar bagi sebahagian golongan. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Jadi Allah Taala sebutkan ada orang yang di dalam hati-hati mereka itu ada zayghun, yakni rasa nak kecenderungan untuk menyeleweng, kecenderungan untuk sesat. Mereka akan mengikuti apa yang samar-samar, fayattabi'una ma tashabaha minhu, ibtigha' al-fitnah, untuk mencari fitnah, wa ibtigha' ta'wilih, dan untuk mencari takwilan yang tidak yang tidak valid, yang tidak sahih, yang tidak tepat, yang tidak benar. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, tidak mengetahui takwilnya, tidak mengetahui tafsirnya melainkan Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Jadi Allah Ta'ala sifatkan ada pun orang-orang yang mendalam ilmunya, mendalam pengetahuannya dalam agama Allah, mendalam pengetahuannya tentang Al-Quran, mereka akan mengatakan kami beriman kepadanya. Amanna bih, kami beriman dengan Al-Quran, kami beriman dengan semua ayat-ayat dalam Al-Quran, kerana kullum min indi rabbina, semuanya datang daripada sisi Tuhan kami. Tak kira ayat muhkam ke, ayat mutasyabihat ke, semuanya datang daripada sisi Tuhan kami, kami beriman. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tiadalah yang mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Jadi ulul albab ini, inilah doa yang diungkapkan oleh ulul albab. Apa doa mereka? Mereka doa yang pertama, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau memesongkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau telah memberikan petunjuk kepada kami. Wahab lana, wahab lana, di sini hab maknanya wahab, maknanya di sini adalah permohonan, permintaan, daripada orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang beriman, orang-orang yang rasikhuna fil ilm, orang-orang yang mendalam ilmu pengetahuannya, orang-orang yang kita kata mempunyai akal fikiran. Mereka akan minta supaya Allah tidak memesongkan hati mereka, dan mereka minta apa? Wahab lana min ladunka rahmah, berikanlah kami, kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Hablana min ladunka rahmah, berikanlah kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dalam ayat yang sebelum tu kan, dalam doa tu apa? Innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah jua Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya, yang maha memberi, yang maha memberi. Sini poin yang pertama. Maknanya dalam ayat yang pertama ini kita nak lihat konteks. Ayat ini dengan makna al-wahhab. Makna al-wahhab. Jadi di sini kalau kita lihat al-wahhab yang pertama ini, pada ayat yang pertama ini, maknanya memberikan kepada kita satu pemahaman bahawasanya
kurniaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat banyak. Yang pertama sekali kita kena faham, bila kita sebut tentang Allah Al-Wahhab, apa yang diberikan oleh Allah, kurniaan Allah kepada kita ini sangat-sangat banyak dan kita tak mampu nak hitungnya. Kita tak mampu nak menghitungnya. Sebab itulah dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmat Allah, yakni nikmat, maksud nikmat adalah kurniaan dan pemberian Allah. Sebab itu bila kita baca dalam surah ayat dalam surah Asy-Syura yang kita sebut tadi dari sudut bahasa tadi kan, disebutkan anak itu adalah pemberian dan kurniaan Allah. Yahabu liman yasha inatan wa yahabu liman yasha dzukur. Dia Allah bagi anak. Anak tu dia adalah kurniaan Allah. Mauhibah. Mawahib. Atau kita kata kurniaan Allah, pemberian Allah. Jadi kita ni bila kita nak sebut tentang anak, kebanyakan orang hari ini yang menjadikan kita kata yang kehidupan mereka itu berkiblatkan kepada kehidupan materialistik, mereka akan memandang kewujudan anak itu sebagai satu bebanan. Sebagai satu bebanan. Itu yang jadi anak ni bagi golongan materialistik, kehidupan mereka yang berkiblatkan barat, berkiblatkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kalangan kufar, mereka melihat anak itu adalah bebanan. Bebanan yang akan membebankan kehidupan mereka. Bebanan yang akan membebankan ekonomi mereka. Berbeza dengan takbir yang digunakan dalam Al-Quran. Maknanya Allah Ta'ala sendiri sebut anak itu adalah kurniaan. Anak itu adalah pemberian Allah. Nampak? Pemberian. Kita kata pemberian, kurniaan. Boleh tak kita nak kata rezeki? Ya, rezeki. Termasuk kerana rezeki. Makna yang lebih spesifik rezeki. Rezeki itu dia adalah salah satu makna daripada makna pemberian. Kurniaan. Jadi tak salah, memang betul, memang tepat. Kita katakan anak tu rezeki. Macam orang Melayu kita cakap anak tu rezeki kan. Rezeki, betul. Tak ada masalah. Kan? Anak itu kurniaan, pemberian Allah. Itu lebih tepatlah. Kan, lebih tepat lagi. Jadi itu satu cabang pemberian. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut pemberian Allah ni kita tak boleh nak hitung. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. La tuhsuha. Tak dapat kita nak hitung. Sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tak percaya, cuba kita list pemberian dan kurniaan Allah, nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Cuba kita list. Rasanya tak mampu kot nak list. Sebab Allah dah katalah la tuhsuha. Cuba kita kira dari sudut pemberian ni sekecil-kecil sampailah sebesar-besar perkara. Kalau kita nak kira berapa nikmat ni Allah Ta'ala bagi dekat, kalau kita tengok pada penampilan zahir kita pun kita dah tak mampu nak kira urat-urat yang ada dekat jari jemari kita ni. Rambut, bilangan rambut yang ada, bilangan bulu yang ada di badan kita. Belum lagi kalau kita scan sel-sel saraf
yang terkandung di dalam kat kepala kita ni, otaknya, kita tengok sistem yang Allah Ta'ala cipta pada badan kita. Otak tu, dekat otak, sistem saraf. Kemudian dari sudut tulang-tulang yang ada daripada tengkorak kita ni sampailah ke hujung kaki kita, tulang. Kemudian otot-otot. Sebenarnya itu semua tu nikmat tu. Semua tu pemberian, kurniaan Allah. Kita ni semua ni, kita tak payah tengok yang jauh, kita tengok diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah suruh kita tengok pada diri kita dulu. Tengok dulu. Jangan tengok hak yang jauh-jauh, yang tengok luas. Luas tu kita boleh tengok juga, tapi tengok kat diri kita dulu. Mata kita. Ini pemberian ni. Ni bukan kita kata tiba-tiba kita dapat, ataupun tak ada siapa yang bagi, terjadi dengan sendirinya. Tidak. Diberikan oleh Allah, dikurniakan oleh Allah, direzekikan oleh Allah. Mata kita, telinga kita, mulut kita, gigi kita, lisan kita, semua. Itu nak katanya kalau kita nak kira nikmat-nikmat Allah ni, nak hitung nikmat Allah ni, la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira, nak hitung nikmat Allah yang melimpah-limpah, nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kamu itu, kamu tak mampu. Kamu tak boleh nak hitung. Jadi dalam ayat surah Ali Imran, ini ayat pertama yang kita nak tengok ni, ayat yang ke-8, yang ada menyebutkan nama Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab, yakni yang maha memberi, yang melimpah-limpah pemberiannya. Jika kita lihat ayat ini, nak bagi tahu dekat kita pada konteks ayat ini iaitulah rahmat. Dari sudut permohonan dan permintaan yang diminta oleh orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal fikiran, orang-orang yang Allah kata warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, orang-orang yang mendalam ilmu pengetahuannya, yang beriman kepada Allah. Mereka minta apa? Wahab lana min ladunka rahmatan. Kat sini kita nak highlightkan, kita nak tekankan pada permintaan orang-orang beriman, orang-orang yang mendalam ilmunya ini. Mereka minta rahmat daripada Allah. Yakni mereka kata, kurniakanlah kepada kami daripada sisimu, min ladunka rahmatan, yakni rahmat yang melimpah-limpah. Ataupun kita boleh terjemahkan, limpahilah kami, limpahkanlah kepada kami rahmat daripada sisimu. Nampak? Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha memberi, yang maha melimpah-limpah pemberiannya. Dekat sini ayat ni bagi dekat kita satu petunjuk yang menunjukkan kepada kita nama Allah Al-Wahhab itu berkait rapat dengan makna nama Allah yang lain, iaitulah Ar-Rahim, yang mempunyai sifat rahmat. Dan kita tahu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut apa? Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Antaranya iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah
Al-A'raf ayat yang ke-156. Allah kata, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai. Poinnya di sini Allah kata, dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Maknanya rahmat Allah ni sangat luas. Kita tak boleh nak gambarkan luasnya rahmat Allah ni kerana bila kita sebut rahmat Allah, dia adalah sifat daripada sifat-sifat Allah. Jadi rahmat Allah sangat luas. Tetapi dalam Al-Quran tengok Allah Ta'ala dalam ayat dalam surah Ali Imran ni, cuba kita tengok kaitan dia, sangat cantik susunan ayat ni. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi orang beriman dia minta dekat Allah apa? Minta rahmat daripada sisimu. Daripada sisimu. Min ladunka. Min ladunka ay min indik. Daripada sisi Allah. Kita minta rahmat daripada Tuhan. Maknanya isyarat kepada kita dalam doa permintaan kita, kita kena minta langsung dan minta terus kepada Tuhan kita kerana dialah yang memiliki segala sesuatu, dialah paling penyayang, Arhamur Rahimin, dan dialah Al-Wahhab. Al-Wahhab. So kaitannya di sini, rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu melimpah-limpah. Wasi'at kulla syai'. Allah kata wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Maknanya bila sebut wasi'at kulla syai' tu kita tak boleh nak bayangkan. Sama macam ayat dalam surah An-Nahl yang kita bacakan tadi, kalau kita nak hitung nikmat-nikmat Allah pun kita tak mampulah tuhsuha, tak mampu nak hitung sebab terlampau banyak, terlampau luas. Sebab tu rahmat Allah ni melimpah-limpah, melimpah ruah kita kata. Dan isyarat kepada kita bagaimana seorang hamba itu kebergantungannya kepada Allah itu adalah segala-galanya. Sebab dalam doa ni dia minta min ladunka, wahab lana min ladunka. Maknanya kami tak mau minta daripada orang lain. Kami tak mau mengharapkan daripada rahmat daripada selainmu. Min ladunka, hanya daripadamu. Kerana kami tahu kamu sahaja Tuhan kami. Tak ada dah Tuhan selain Allah. Yang ni bila kita betul-betul tadabbur pada ayat ini, dia akan menghasilkan keimanan, membuahkan kebergantungan yang hakiki kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menafikan kebergantungan kita kepada selain Allah. Nampak? Maknanya satu je kita minta. Wahab lana min ladunka rahmatan. Rahmat. Sebab kita tahu rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Kasih sayang Allah itu mengatasi kasih sayang makhluk. Limpahan rahmat Allah itu tidak bertepi, tidak berpenghujung. Sebab Allah kata wa rahmati wasi'at kulla syai', luas, meliputi segala sesuatu, tak boleh nak bayangkan. Jadi kita minta rahmat daripada Allah. Sebab itu dalam doa-doa dalam Al-Quran banyak kan, warhamna, warhamna, ya Allah rahmatilah kami, rahmatilah kami ya Allah. Doa-doa dalam hadis-hadis Nabi SAW minta irhamna ya Allah, irhamna, rahmati kami, rahmati kami, rahmati kami. Kenapa kita tahu rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu? Nampak? Kita hari ini kalau kita mengharapkan rahmat sesama makhluk, rahmat daripada makhluk, kasih sayang makhluk itu ada batasan. Ada batasan. Kita ambil contoh rahmat seorang ibu kepada anak. Ya,
kasih ibu ni kita boleh kata tak bertepi juga. Tetapi bila kita nisbahkan sifat rahmat itu kepada makhluk, dia takkan membawa kepada makna kesempurnaan. Sebab makhluk Allah Ta'ala jadikan khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang tidak sempurna. Jadi tak boleh bila kita kata nisbah rahmat, kasih sayang kepada makhluk, automatically dia tidak sempurna, tanpa syak. Kalau rahmat, kasih sayang makhluk itu tidak sempurna, demikianlah juga pemberian makhluk. Ni dalam konteks perbahasan nama yang kita bincang Al-Wahhab ini, kita nak tengok perbandingan. Memang kita tak boleh nak bandingkan. Kita tak boleh bandingkan antara sifat makhluk dengan sifat Khaliq, Tuhan. Tak boleh banding. Tetapi untuk kita menambahkan keimanan kita, kita kena bandingkan. Memang tak boleh banding. Sebab Allah dah kata, walillahil mathalul a'la. Bagi Allah itu sifat-sifat yang tertinggi. Maknanya tiada bandingan. Hal ta'lamu lahu samiyya. Adakah engkau mengetahui ada bagi Allah itu ada perbandingan, ada perumpamaan? Tak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tiada bandingan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Memang tak boleh banding. Tetapi dalam proses kita untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah, menundukkan hati kita, menjatuhkan keegoan kita, kesombongan kita, maka kita kena banding. Banding ni maknanya kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala rahmat dia luas, makhluk rahmat dia terbatas. Pemberian sama juga. Pemberian daripada makhluk itu terbatas dan ada kekurangan dan ada mengharapkan iwad, mengharapkan timbal balik, timbal balas, mengharapkan balasan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bila kita sebut Al-Wahhab, dia tidak mengharapkan balasan apa-apa. Dia tidak mengharapkan rezeki daripada kita, dia juga tidak mengharapkan kita untuk diberikan makanan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah kata apa? Aku tidak sesekali menghendaki sebarang rezeki pemberian daripada mereka, dan aku tidak menginginkan supaya mereka memberi makan kepadaku. Sebab apa? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kerana Allah itulah yang maha memberi rezeki kepada sekalian makhluknya dan yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga, yang maha kuat lagi kukuh kekuasaannya. Ar-Razzaq juga termasuk di dalam makna yang ada di dalam nama Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab. Maknanya yang memberi, yang mengurniakan. Cuma Ar-Razzaq dia lebih spesifik pada makna rezeki. Tetapi secara umumnya Al-Wahhab itu lebih umum lah. Kerana Al-Wahhab ni dia lebih luas. Dia lebih luas maknanya. Pemberian itu kalau kita nak sebut pun kita tak boleh nak sebut satu-satu sebab terlampau luas. Jadi Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi dekat kita guide. Dia bagi dekat kita petunjuk supaya kita cari dan perhatikan apakah pemberian-pemberian Allah tu.
Termasuk macam rezeki kan, rezeki. Bila kita bincang tentang Ar-Razzaq, kita akan bincang tentang rezeki. Rezeki pun ulama bahas banyak. Ada orang rezeki dia macam ni, ada rezeki yang berbentuk madiyah, rezeki yang berbentuk wang ringgit, ada yang berbentuk rezeki berbentuk masa, ada orang yang rezekinya dalam bentuk ketenangan, kebahagiaan, iaitu yang dicari oleh manusia kan. Itu semua maksud dia sama dari sudut Al-Wahhab itu, pemberian dan kurniaan Allah. Cuma bila kita faham keluasan rahmat Allah, sama juga keluasan pemberian Allah. Sebab yang memberi itu adalah Tuhan yang satu. Maknanya bila kita bincang tentang Al-Wahhab, kita akan bincang benda yang sama pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita akan bincang perkara yang sama juga yang terkandung maknanya di dalam nama Allah Ar-Razzaq. Cuma bila kita bincang tentang Al-Wahhab, kita tengok dalam konteks apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan dalam ayat yang pertama, dalil kita ni, ini dalil lah. Ini dalil yang pertama menunjukkan nama Allah Al-Wahhab disebutkan di dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam konteks doa, permintaan, tawassul yang diungkapkan oleh orang beriman, orang-orang yang ulul albab. Mereka minta dekat Allah rahmat. Okey. Persoalan dia, kenapa minta rahmat? Kan? Kenapa minta rahmat? Kerana rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Maknanya, apa sahaja yang kita minta, kalau tak ada rahmat Allah, tidak bermakna. Itu maksud dia. Maknanya, macam kita bincang tentang, bila kita bincang tentang, kita bincang tentang berkat. Kan kalau kita dengar kuliah ke, kalau kita dengar forum ke, forum perdana ke apa kan, selalu kita dengar penceramah, ustaz, guru-guru akan bincang tentang isu keberkatan. Contoh keberkatan masa, keberkatan wang ringgit, keberkatan harta, keberkatan umur, keberkatan. Baik. Keberkatan tu kita katakan dia adalah kebaikan yang berterusan. Baik. Apakah yang meliputi kebaikan dan keberkatan yang berterusan tu? Apa yang meliputi dia? Maknanya apa benda yang lebih luas? Kalau kita nak fikirkan tentang makna keberkatan tu, memang kebaikan yang berterusan kan. Keberkatan ni bila kita sebut berkat, maknanya kita minta Allah Ta'ala berkati masa kita, berkati usia kita, berkati ilmu kita. Kita minta dia berterusan kebaikan tu. Baik. Tetapi bila kita minta rahmat, maknanya dia meliputi. Sebab tu, itu maksud rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Bila kita minta rahmat Allah, kita kata, ya Allah rahmati aku. Dia dah termasuk dah makna keberkatan, makna rezeki, makna apa-apa yang kita minta selepas itu, dia akan masuk maksud tu. Sebab itu dalam doa-doa yang sabit daripada Nabi SAW, Nabi takkan lekang dengan meminta rahmat Allah dalam doa-doa. Warhamna, Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna. Doa-doa yang kita kata yang sabit di dalam Al-Quran. Banyak, kalau kita nak kira sangat banyak penggunaan lafaz warhamna. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang akhir. Rabbana wala tahmilna wala tuhammilna ma la taqata lana bih fa'fu anna waghfir lana warhamna. Kita minta Allah rahmati kita. Sebab rahmat tu dia meliputi segala sesuatu. Sebab itu selalunya akan tutup dengan warhamna. Waghfir lana warzuqna warhamna. Sebab kita kena faham, bila kita sebut warhamna, dia meliputi segala sesuatu. Rahmat satu. Jadi bila kita kata innaka antal wahhab, bila ayat ni ditutup dengan innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang maha melimpah-limpah pemberianmu, dia maha pemberi, maha memberi. Maknanya pemberian Allah itu, kurniaan Allah itu berkait dengan rahmatnya. Kerana yang memberi itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim
Al-Wahhab, sama saja. Tuhan yang satu. Dia yang Maha Rahmat, Maha merahmati, Maha mengasihani, dan dia yang Maha memberi. Sebab itu bila kita sebab bila ayat ni kenapa tak sebut min ladunka mauhibah, kan? Mauhibatan, kurniaan, ataupun fadlan, kurniaan ke, tapi sebut rahmat. Sebab rahmat ni meliputi seluruh pemberian Allah tu. Maknanya bila kita minta rahmat, kita faham kita minta dekat Al-Wahhab yang Maha memberi dan dia Maha mengasihani. Satu lagi kita kena faham, bila kita sebut Allah kasih, Allah rahmat, dia lebih apa? Lebih kita katakan maknanya itu lebih luas dan lebih memberikan ketenangan jiwa. Maknanya kalau kita minta, ya Allah berikanlah aku rezeki, okay, fine, tak ada masalah. Kita boleh doa dengan, ya Allah bagikanlah aku makanan, ya Allah bagikanlah aku anak, ya Allah bagilah aku sekian. Kita boleh, tak jadi masalah kita minta permintaan dengan khusus. Tetapi kalau kita kenal Allah, kalau kita kenal nama-nama Allah, kita kenal sifat-sifat Allah, kita akan minta rahmat. Sebab dalam ayat ni Allah cerita doa orang yang terbaik, doa yang ar-rasikhuna fil ilm, lagi apa lagi? Ulul albab. Dalam ayat dalam surah Ali Imran ayat 7 tu, penutup dia tu, ulul albab ar-rasikhuna fil ilm, amanna bihi, orang yang beriman. Dia pun minta rahmat. Kat sini sangat penting. Sangat penting. Maknanya bukan maksudnya kita tak boleh minta permintaan-permintaan lain, tetapi Quran, Allah Ta'ala bagi dekat kita contoh permintaan yang sempurna. Dalam konteks ayat ini, kita minta rahmat. Bila kita minta rahmat, maknanya kita warhamna. Bila kita faham, dia tak sama tau. Dia tak sama dengan kita minta just warzuqni, ya Allah bagi aku rezeki, ya Allah bagilah aku masuk syurga, ya Allah bagilah aku kita minta permintaan kita yang sangat banyak kan. Minta apa selalu orang nak tanding apa pilihan raya, ya Allah bagilah aku kemenangan. Kemenangan. Tapi kalau dia minta kemenangan saja, boleh jadi Allah bagi dia kemenangan, tapi Allah tak rahmat dia. Itu nampak? Boleh jadi Allah Ta'ala bagi dekat dia rezeki, tapi Allah tak rahmat dia. Boleh jadi Allah Ta'ala bagi dia kaya, Allah tak rahmat dia. Boleh jadi Allah bagi dia apa yang dia minta, tapi Allah tak rahmat. Tapi kalau dia minta warhamna ya Allah, irhamna ya Allah, rahmatilah kami. Rahmatilah kami ya Allah, rahmatilah diriku ini, rahmatilah keluargaku, rahmatilah ibuku, rahmatilah ayahku, rahmatlah mereka ya Allah. Sebab tu doa kita kepada orang mati, kita minta rahmat. Ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha. Kita minta warhamha. Ya Allah rahmatilah dia. Tak lekang, tak boleh. Mesti kena minta rahmatilah dia, kan? Kita doakan untuk orang mati pun, rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Semoga Allah rahmati dia. Semoga Allah rahmati ibuku. Semoga Allah rahmati ayahku. Semoga Allah rahmati adik-beradikku. Sekian. Semoga Allah rahmati guruku. Nampak? Sebab apa? Rahmat itu meliputi segala sesuatu. Nampak? Kita minta rahmat, maknanya apa? Itu adalah permintaan yang dalam konteks ayat ini dia adalah yang paling sempurna. Sebab dia meliputi segala sesuatu. Sebab kita minta terus min ladunka, dari sisimu. Rahmat daripada sisimu terus. So, sebab tu doa ni adalah doa yang dalam Quran ini adalah doa yang antara doa yang terbaik. Doa yang kita katakan, ya Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita cara doa, dan ini doa yang terbaik. Kan? Kalau kita buat doa sendiri, itu jadi minta itu, minta ini, ya Allah bagilah aku, duk sebut terperinci detail-detail, jelas sekali lupa minta rahmat. Tak jadi. Al-Quran ajar kita cara doa. Maknanya di sini, kalau kita minta apa-apa, jangan lupa minta rahmat. Jangan lupa minta rahmat. Kalau kita buat doa kan, kita ada doa khusus. Kita nak minta ni, hajat kita ni. Ya Allah bagilah aku menang bertanding ni, contoh. Rahmatlah aku tu.
Ya Allah, bagilah aku berjaya di dunia ni, berjaya untuk dapat kerja misalnya. Dan rahmatlah aku. Jangan lupa. Ya Allah, bagilah aku anak yang soleh misalnya. Dan rahmatilah aku. Seakan-akan macam itulah nak didik kita ni. Maknanya kalau kita betul-betul faham makna Al-Wahhab dalam konteks ayat yang pertama ini, kita akan faham juga dia macam mana keterkaitan dia dengan makna rahmat. Jadi kat situlah kita boleh dapat satu faedah yang penting. Baik, dalam ayat surah Al-A'raf ayat 155 kan, sama juga apa dia doa Nabi Musa alaihi salam. Dia kata in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna. Nabi Musa pun minta dekat Allah, ampunilah dosa kami dan rahmatilah kami. In kana dalam surah Al-Mu'minun ayat 109, innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Nampak? Allah Ta'ala sebut bahawasanya ada di kalangan golongan, ada segolongan di kalangan hamba-hambaku, mereka berdoa dengan berdoa, ya wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman, faghfir lana, ampunlah dosa kami, tutupkanlah dosa-dosa kami, hapuskanlah dosa-dosa kami, warhamna, rahmatilah kami, wa anta khairur rahimin. Nampak? Sebab itu permintaan rahmat ni sentiasa dia akan apa-apa saja kita minta yang terus kita minta daripada sisi Allah. Maknanya kita minta limpahan. Kita minta limpahan nikmat, kita minta rahmat, kita minta rezeki, kita minta apa pun, dia akan terus berkait dengan zat yang kita minta, iaitu Tuhan. Maknanya kat sini isyarat kepada kita, doa kita ni memang, permintaan kita ni memang tak boleh dah. Kita tak boleh nak palingkan sikit pun kepada selain Tuhan. Kalau kita baca Quran, kita faham, kita tadabbur ayat-ayat Quran, tak ada langsung ruang-ruang untuk kita ni kata boleh minta dekat wali, boleh minta dekat orang ni, boleh minta dekat orang yang dah mati ni, orang wali ni ke nabi ke apa. Tak. Minta dekat Allah saja. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Wahhab maknanya dia yang maha beri. Dia satu-satunya Tuhan yang maha beri. Yang maha beri. Yang dia tidak mengharapkan timbal balik. Kan? Apa dia? Balasan daripada pemberiannya. Sebab dialah yang memberi. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua. Ayat yang kedua kita nak tengok dalil yang menunjukkan penetapan nama Allah Al-Wahhab. Hari ni kita bincang 3 ayat ni je. Kan? 3 ayat ni. Kan? Jadi supaya kita apa orang panggil, kita terus dapat daripada ayat Al-Quran, terus kita boleh praktikkan. Kan? Tak apa, maknanya siri yang akan datang kita akan bincang makna tu spesifik. Tapi yang hari ni kita bincang ayat Quran sahaja, yakni dalil yang menetapkan nama Allah Al-Wahhab. Baik. Dalil yang kedua iaitulah ayat dalam surah Sad ayat 9. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizul wahhab. Maknanya, adakah di sisi mereka perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha melimpah pemberiannya. Ayat ini cantik ayat ini dalam surah Sad ayat 9. Kat sinilah apa yang ana sampaikan tadi. Maknanya Allah suruh kita buat banding. Suruh kita bandingkan. Walaupun Allah itu tak boleh dibandingkan. Kita faham kan? Allah tu memang tiada bandingan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Walillahil masalul a'la. Hal ta'lamu lahu samiyya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua ayat-ayat menafikan bandingan bagi Allah. Tak ada, Allah ni tak boleh kita nak banding. Tiada taranya. Tiada bandingannya. Allah Ta'ala kita tak boleh nak banding dengan apa-apa. Tapi Allah suruh kita banding juga. Allah suruh kita banding juga sebab apa? Sebab kita ni lupa. Sebab kita ni lupa. Kerana kita ni lupa.
Al-insan summiyal insan linnisyan. Dinamakan manusia itu manusia kerana dia pelupa. Salah satu makna dalam bahasa lah kan. Kerana dia pelupa. Baik. Jadi dalam ayat yang kedua ni sebenarnya apa yang anda sebut tadi? Memang Allah suruh banding. Untuk jadi satu peringatan kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah bahawasanya apa? Dalam ayat tu kalau kita tengok ayat yang ke-8 Allah kata unzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkim min dzikri bal lamma yadhuqu azab. Kan? Maknanya Allah Taala ceritakan tentang keadaan orang-orang musyrikin Quraisy. Yang mana Allah Taala sebutkan mereka itu sentiasa dalam keraguan terhadap apa yang Allah Taala turunkan berupa peringatan. Dan mereka itu sentiasa merasa ragu-ragu dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran. Dan Allah Taala disebabkan keraguan mereka itu yang menatijahkan kesombongan mereka terhadap kebenaran, mereka tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berhaklah mereka dikenakan azab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menempelak yakni orang-orang musyrikin yang mengingkari wahyu Allah. Allah kata, adakah di sisi mereka itu perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha melimpah pemberiannya, yang maha memberi. Nampak tak? Allah Ta'ala dekat situ ayat tu Allah gunakan dua nama, Al-Aziz Al-Wahhab. Al-Aziz Al-Wahhab. Kat sini kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, ulama-ulama tafsir mereka sebut tentang munasabah ataupun lataiful iqtiran yang selalu kita sebut dalam kelas-kelas kita, kelas sebelum-sebelum ni, yakni apa yang kita kata iringan, beriringannya dua nama yang berbeza, apakah tujuan dua nama ini disertakan? Al-Aziz Al-Wahhab. Sebahagian ulama tafsir sebutkan kerana pemberian Allah itu adalah bersumberkan sifat keperkasaan dan kekuasaan Allah. Al-Izzah, keagungan. Al-Aziz, yakni sifat keperkasaan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala pemberian dia itu datang daripada kekuasaannya, keperkasaan. Al-Aziz Al-Wahhab. Ya, Al-Wahhab, yakni yang maha melimpah pemberian, yang maha memberi. Sebab apa? Sebab membezakan. Kat sini membezakan antara pemberian daripada makhluk. Pemberian daripada makhluk boleh jadi ada orang dia bagi kerana dia lemah. Kan? Nak dekat pilihan raya ni macam-macam lah orang main bagi. Turun padang bagi ni, bagi duit, bagi apa lagi, bantuan ni, tiba-tiba kita tengok ada bantuan ni, bantuan tu banyak. Sebab mereka mengharapkan menunjukkan mereka kuat kan, mereka tak kuat? Mereka tak kuat pun. Pasal mereka mengharapkan undi. Sokongan orang yang mereka bagi. Kan? Jadi sampul tu tulis sumbangan ikhlas daripada YB. Adalah gambar YB. Jadi adakah dia bagi tu kerana dia kuat? Dia tak kuat pasal dia harapkan undi orang yang dia bagi tu. Dia pun letaklah cap ni, cap tu dekat sampul. Turun padang ni, saya bagi ni, diundi saya lah. Itu maksud dia, undi saya. Maknanya pemberian yang diberikan bukan daripada bersumberkan daripada sifat kekuasaan, bahkan kelemahan. Menunjukkan kelemahan. Makin dia bagi, makin menunjukkan kelemahan dia.
Orang katalah cash is king, apa semua, apa benda semua tu, memanglah dia bagi, dia nampak macam bila dia bagi tu cash is king, tetapi dia bukan king forever kan. Dia bukan king, bukan raja selama-lamanya. Sebab tu kita kata kena beringatlah kalau orang-orang politik masuk politik ni semua ni, kena beringatlah kita tak selama-lamanya akan berada di puncak kekuasaan. Maknanya kita ni, kalau kita kena ingat bahawasanya kita ni macam mana sekalipun, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, kita bukan Tuhan. Kita kena ingat ni, kita ni bagi kerana kita ada something yang kita nak. Tapi Allah Ta'ala Al-Wahhab Al-Aziz, am indahum khazainu rahmati rabbika al-azizil wahhab. Sebab itu Allah tempelak orang kafir, orang musyrikin. Allah kata depa tu ada ke khazain? Ada ke khazain rahmat? Rahmat juga. Mereka pegang ke perbendaharaan rahmat Tuhan. Yang Maha Perkasa lagi Maha Melimpah ruah pemberian. Orang yang ada kuasa hari ini dia kata, tengok kami boleh buat apa saja yang kami nak. Kita tak setuju dengan orang ni, kita boleh sekat dia, kita boleh tangkap dia, kita boleh jangan. Jangan kamu rasa kamu boleh buat segala-galanya. Sebab itu macam itulah orang musyrikin dulu. Mereka rasa mereka boleh buat macam ni, mereka boleh buat macam ni, mereka boleh sekat Nabi Muhammad, mereka boleh pulau Nabi Muhammad SAW, mereka boleh pulau orang Islam. Sebab itu Allah tempelak mereka. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Adakah di sisi mereka perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha Melimpah pemberiannya? Orang musyrikin mereka sombong dengan kekuasaan mereka. Mereka kata kita boleh buat macam ni, kita boleh buat macam ni, kita boleh sekat Muhammad, kita boleh bunuh dia, kita boleh buat macam ni, kita boleh gini. Tetapi Allah tempelak mereka. Mereka sombong, mereka tak mahu menerima kebenaran kerana mereka rasa mereka memegang segala-galanya. Ini satu cabaran dan juga ancaman kepada orang yang lupa diri. Macam orang musyrikin. Mereka tahu Nabi Muhammad tu benar, tapi mereka masih ragu-ragu disebabkan kekuasaan mereka. Mereka mengingkari sebab mereka rasa mereka tu ada kuasa, mereka boleh buat segala-galanya. Bila orang yang ada kuasa ni susah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah, yang Allah bagi dia kuasa, dia tak lupa diri, yang tu kita harapkanlah. Sebab tu kita mintalah Allah Ta'ala berikan kita pemimpin yang merahmati kita. Kita minta rahmat ke Allah, antaranya rahmat Allah. Ya Allah, rahmatilah kami, janganlah bagi wala tusallit alaina adh-dhalimun. Janganlah engkau wala tusallit alaina man lam yarhamna. Kan dalam hadis kan Nabi SAW minta doa. Nabi SAW ajar kita satu doa. Ni doa ni bagus kalau kita time-time kita ni nak pilih pemimpin ni. Doa ni kita kena banyak baca. Doa apa? Doa supaya kita minta Allah Ta'ala tidak memberikan penguasaan kepada orang yang tidak ada rahmat kepada kita. Doanya dalam hadis disebutkan apa? Wala tusallit alaina man lam yarhamna. Hadis dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Abwabu Da'awati an Rasulillah SAW. Doa dia panjang, tapi doa kita boleh cut doa tu. Doa tu panjang. Anda ambil doa yang kita cut tu supaya kita boleh baca dalam solat kita, ataupun kita seorang-seorang kita duduk bangkit malam ke apa, kita baca doa wala tusallit alaina man la yarhamuna. Doa tu panjang. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah kami pada agama kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Jangan kau jadikan dunia itu kemuncak obsesi kami. Wala mablagha ilmina. Bukan juga kemuncak bagi pengetahuan kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau membiarkan orang-orang yang tak merahmati kami menguasai kami.
Maknanya kita minta Allah Ta'ala bagi kita pemimpin yang rahmat, pemimpin yang merahmati, pemimpin yang sayang rakyat dia, yang kasih rakyat dia, pemimpin yang kita kata yang melakukan amanah tanggungjawab itu dengan sebaiknya, bukan pemimpin yang korup, bukan pemimpin yang tidak ada integriti. Kerana bila dia tak ada integriti, bila dia rasuah, bila dia menyelewengkan harta benda awam dan sebagainya, itu menunjukkan dia tidak ada rahmat. Kalau dia ada rahmat, dia akan maknanya dia takkan melanggar amanah dan melanggar kita kata apa, larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta, ya Allah, la tusallit alaina man la yarhamuna. Tak boleh kita potong hadis tu. Maknanya kita dalam doa kita bacalah doa apa, kita ambil iktibas, kita potong hadis tu, kita ambil satu. Sebab kalau kita nak baca yang panjang tu mungkin ada yang hafal, ada yang tak ada hafal, tapi khusus kita minta, Allahumma rabbana la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau biarkan orang-orang yang tidak rahmat kepada kami, orang-orang yang tak kasihkan kami, orang-orang yang tak ada belas kasihan kepada kami untuk menguasai kami. Jangan, ya Allah. Maknanya kita minta Allah bagi pemimpin ni pemimpin yang baiklah, pemimpin yang rahmat, pemimpin yang dia ada belas kasihan, pemimpin yang kita kata apa, yang baiklah. Itulah kita semua nak pemimpin yang baik. Walaupun kita kata mustahil ada ni sistem gini-gini, tapi tak apa, kita minta ke Allah. Kerana apa? Bukan rakyat yang pegang khazainur rahmati rabbik, bukan rakyat yang pegang perbendaharaan rahmat, bukan manusia yang pegang perbendaharaan rahmat, bukan parti yang memegang perbendaharaan rahmat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta dekat Allah. Kita minta dekat Allah. Kan? Jadi di sini ayat yang kedua ni, surah Sad ayat 9 ni adalah satu ayat yang memerintahkan kita untuk melihat dan membandingkan antara kekuasaan makhluk dengan kekuasaan Tuhan yang mencipta makhluk. Sebab tu Allah kata am indahum khazain rahmati rabbikal azizil wahhab. Adakah di sisi mereka itu, yang ni manusia, kaum musyrikin, orang-orang yang sombong dan sebagainya, perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha melimpah pemberian, Al-Wahhab. Allah Taala Al-Wahhab. Baik. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, maknanya kalau kita cari nama Allah Al-Wahhab, yang betul-betul ada lafaz Al-Wahhab, 3 ayat ni je. Yang ketiga adalah ayat yang merupakan doa hamba Allah dan nabinya, iaitulah Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang ni kita kena tambih. Doa ni kita tak boleh minta. Tak boleh minta yang ni. Yang ni khusus untuk Nabi Sulaiman. Ana saja bawa ayat ni pasal kita tahu ada orang yang dibaca doa ni, dia minta dekat Allah dengan doa ni. Sebenarnya tak boleh. Sebab apa? Kita akan bagi tahu. Doa ni dalam surah Sad ayat 35, doa Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Nabi Sulaiman ni dia doa minta dekat Allah, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Jadi Nabi Sulaiman pun berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah kesalahanku, dosaku, wahabli, kurniakanlah kepadaku, mulkan, yakni sebuah kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak ada taranya, tolok bandingnya, tidak ada bandingannya, dan yang tidak akan ada pada sesiapa pun kemudian daripadaku. La yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang sentiasa melimpah kurniaannya. Maha pemberi, maha memberi. Baik. Sebab apa kita kata doa ni kita tak boleh tak boleh pinjam doa ni. Saja-saja, ya Allah, rabbighfirli warhamni, atau wahabli min ladunka, atau wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sebab apa kita tak boleh minta doa? Sebab ada hadis yang mana Nabi SAW ketika Nabi SAW didatangi oleh ifrit, yakni jin
mutamarrid, jin yang ganas, jin yang jin yang mengganggu Nabi SAW di dalam solat baginda. Maka Nabi SAW pun menyebutkan satu hadis. Nabi kata dalam hadis tu, dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Kitabus Salah, iaitu hadis tu daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya Nabi SAW Abu Hurairah cerita, inna ifritan minal jinni tafallata alayya al-barihah, ataupun Nabi SAW bagi tahu iaitulah jin ifrit mengganggu Nabi SAW. Nabi kata mengganggu aku ketika solat, liyaqta'a alayya as-salah, untuk memutuskan solatku. Maknanya jin ganggu Nabi. Jin ifrit ni main ganggu Nabi, main kacau Nabi dalam solat. Kan? Fa amkanani Allahu minhu, tapi Allah tolong aku. Allah tolong aku. Fa amkanani Allahu minhu, maknanya Nabi mendapat pertolongan daripada Allah. Maknanya Nabi SAW berjaya menghalang gangguan yang datang daripada jin ifrit tersebut. Ifrit ni dia bukan nama jin, dia adalah sifat. Ifrit ni dia jin yang jahat, jin yang maradah, yang ganas, yang jahat. Dalam banyak jin ifrit ni kita boleh kata samsing di kalangan jin lah, jin yang samsing. Jadi dia ganggu solat Nabi ni. Jadi Nabi kata aku pun diberikan pertolongan. Fa amkananillahu minhu, ya Allah tolong Nabi, maknanya menghalang gangguan jin tersebut daripada solat Nabi. Fa aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masajid, ataupun sawari masjid. Maka Nabi kata aku nak ikat, maknanya Nabi cekik lah, Nabi pegang jin tu, dan Nabi nak ikat. Nabi kata aku nak ikat jin ni dekat salah satu tiang daripada tiang-tiang masjid, yakni masjid Nabi, hatta tusbihu wa tanzuru ilaihi kullukum, supaya bila waktu pagi kamu semua boleh tengok jin ni. Nabi nak buat. Maknanya Allah Ta'ala bagi kemampuan kepada Nabi kita Muhammad SAW memegang jin. Jin itu datang dalam rupa fizikal yang Nabi nampak. Diganggu Nabi itu maksudnya datang dalam rupa fizikal yang Nabi nampak, Nabi SAW nampak. Dan Nabi pegang dia, Nabi tangkap dia, kan? Bukan Nabi masuk dalam botol lah. Orang-orang kita dia main tokok tambah ni masuk dalam botol lah apa. Tak. Nabi buat apa? Nabi kata fa aradtu an arbitahu ila sariyah min sawari al-masjid. Aku nak, Nabi kata aradtu, aku nak saja aku ni ikat jin ni dekat mana-mana tiang dekat tiang masjid Nabi. Hatta tusbihu, sampai pagi, wa tanzuru ilaihi kullukum, supaya kamu semua boleh tengok. Fa dzakartu, tapi Nabi kata aku teringat. Fa dzakartu, aku teringat. Aku tak buat lah. Nabi kata aku tak buat benda tu sebab aku teringat. Fa dzakartu qaula akhi Sulaiman, aku teringat perkataan saudaraku Sulaiman, yakni Nabi macam aku juga Sulaiman. Inilah doa ni. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Doa ni, doa Nabi Sulaiman. So ini dalil menunjukkan doa ni mana-mana orang tak boleh kita baca doa ni. Tak boleh. Sebab dia khusus kepada Nabi Sulaiman. Khusus kepada Nabi Sulaiman. Jangan kita buat bijak, buat apa? Cerdik. Konon dia kata Rabbi habli mulkan la yanbaghi min ba'di innaka antal wahhab. Kita pun ajaklah orang kata nak tak aku ajak doa kita boleh dapat kerajaan yang hebat dan sebagainya. Ni nak Pilihan Raya ni kita amalkan doa ni. Boleh tak? Tak boleh. Ini doa Nabi Sulaiman. Kenapa tak boleh? Sebab Nabi Muhammad SAW sebut kot. Fadzakartu qawla akhi Sulaiman Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Menunjukkan Nabi Muhammad SAW tidak memberikan keizinan kepada kita untuk membaca atau berdoa dengan doa ini. Sebab kalaulah doa ini harus untuk kita ungkapkan, sudah tentulah Nabi Muhammad SAW orang pertama yang akan minta. Tetapi Nabi SAW praktikkan ayat ni dengan Nabi mukhalafah. Maknanya Nabi tak minta. Sebab Nabi tahu
bahawasanya kemampuan untuk menguasai jin itu Nabi mampu untuk dapat. Bahkan Allah Ta'ala dah tunjukkan dalam hadis ini, Allah dah tunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW juga ada kemampuan untuk menguasai jin. Jin ifrit tu. Tetapi Nabi SAW teringat doa Nabi Sulaiman dan Nabi tak buat. Maknanya tak ikat jin tu dekat tiang-tiang masjid Nabi. Kita kena pegang satu, anda boleh buat satu kaedah yang penting dalam isu ataupun kita katakan doa yang kita nak amalkan dalam Al-Quran. Kita kena faham bukan semua ayat dalam Quran yang berbentuk doa kita boleh terus amalkan. Ini kena faham. Sebab apa? Sebab ini isu dia antaranya. Sebab tu kita kata pentingnya kita kena mengaji, kita kena faham Quran. Pentingnya kita kena faham Quran. Jangan asal ada dalam Quran kita terus ambil, terus baca doa, buat wirid kita hari-harian atau buat doa kita. Macam kita bagi contoh orang dulu-dulu kan. Orang dulu-dulu dia pasal kita kena tengoklah maknanya perbezaan masa tu. Orang dulu-dulu mungkinlah disebabkan mereka itu bagus niat mereka terlampau agungkan Quran, terlampau hormat Quran, tetapi mereka lalai. Orang bukan dulu-dulu saja, orang zaman sekarang pun ada juga yang lalai kan. Maknanya lalai dari sudut mereka tidak mempelajari Al-Quran sehingga menyebabkan mereka tidak faham apa yang terkandung dalam Al-Quran. Kita pernah dengarkan dulu ada orang yang letak nama anak dia Syarrul Bariyah. Syarrul Bariyah. Oh, sedap nama anak kau ni, Syarrul Bariyah. Oh, sedapnya nama Syarrul Bariyah. Sebut sekali lagi Syarrul Bariyah. Ui, sedap. Arab lagi tu. Ui, sedap. Mana hang dapat ni? Aku baca ayat Quran lah. Aku baca dalam Quran lah Syarrul Bariyah. Dia duk confident macam tu lah kan. Ramailah orang yang tahu sikit. Dia kata tak boleh ni bubuh nama Syarrul Bariyah. Syarrul Bariyah ni maksud dia apa? Seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Syarrul Bariyah. Tak boleh. Kata tak apa tak boleh pula dalam Quran. Sebut kot. Bukan semua dalam Quran tu boleh kita ambil macam tu saja. Kita kena faham maksud. Sama juga macam setiap kali datang saja musim banjir, orang akan doa dengan doa doa yang merupakan asalnya adalah perintah Allah kepada langit dan juga bumi. Dalam surah surah Hud ayat 44. Selalu kan kita bila musim banjir je orang akan forward lah doa. Ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru. Awak tak baca wastawat 'alal judi sampai habis? Wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Ini bukan doa makhluk, bukan doa daripada manusia minta kat Tuhan. Ni perintah Tuhan kepada makhluk. Allah kata bila Allah binasakan orang kafir, ditenggelamkan orang-orang kafir yang kufur kepada Allah dan Nabi Nuh alaihi salam, maka banjir besar kan, tufan, maka diperintahkan kepada bumi. Waqila maknanya diperintahkan. Umira maknanya perintah Allah. Ya ardu ibla'il ma'aki. Ya ardu bla'i ma'aki. Wahai bumi, telanlah airmu. Wahai langit, wa ya sama'i wa ya sama'u aqli'i. Wahai langit, tahanlah tahanlah daripada curahan airmu, berhentilah daripada curahan airmu. Maknanya perintah Tuhan. Tapi orang kita ni tak faham, dia pun bacalah doa ni doa dalam Quran. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Ya ardu, dia pun baca. Dia baca doa.
Betul. Sebab tu kita kena faham Al-Quran. Kan? Tak boleh kita main ikut teradak je, ambil asal dalam Quran ada terus ambil. Ni kenapa ni dalam Quran ni ayat Al-Quran takkan tak boleh doa kot. Memanglah kita kata kalau doa yang lafaz ataupun dalam ayat tu adalah bentuk doa yang sabit ataupun doa yang memang betul-betul maknanya itu doa, tak ada masalah. Amalkan. Tapi kalau doa tu bukan konteks dia bukan doa, dia adalah perintah Tuhan, takkan kita nak jadi Tuhan kot. Sama macam doa dalam surah Sad ayat 35 ni tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari tadi, Nabi SAW tak baik maknanya, walaupun Nabi kata tak boleh, walaupun kita tak faham daripada hadis tu, Nabi tak kata pun tak boleh, tapi itulah maksud dia. Sebab apa? Sebab jelas memang tak ada. Kita boleh tak minta sesuatu yang mustahil? Kita nak minta kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun selepas dia, iaitu Nabi Sulaiman. Boleh tak kita minta? Tak boleh, mustahil. Antara adab-adab di dalam berdoa, kita tak boleh minta sesuatu yang mustahil. Contoh mustahil ni kita minta, ya Allah ampunkanlah dosa Abu Talib. Boleh tak? Tak boleh, mustahil. Sebab Abu Talib mati dalam kekufuran. Ya Allah ampunkanlah dosa Fir'aun. Boleh tak? Tak boleh. Pasal dia benda yang mustahil. Sama macam ni. Ya Allah bagilah aku kerajaan seperti kerajaan Sulaiman. Tak boleh. Jangan pandai-pandai kata boleh. Apa yang kita dapati berdasarkan kajian Ana, yang Ana dapati satu puak saja yang kata boleh. Iaitulah Tok Bomoh, dukun, pawang, tukang sihir. Ni kata boleh. Dia kata boleh. Sebab dia memang tak faham apa. Dia memang awal-awal lagi dah buat syirik. Memanglah nak ikut apa Tok Bomoh, Tok dukun, Tok pawang ni. Hak tu yang dia syok tu. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dengan bangga. Pasal dia tak tahu. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Dia tidak menghormati Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak meletakkan Allah pada penghormatan yang sepatutnya, yang selayaknya. Orang Tok Bomoh, dukun, pawang, bomoh ni memang tak boleh pakai lah. Buat apa kita nak ikut mereka? Yang tu yang nak nampak. Yang tadi orang awam mungkin lah kan, dia pun tak jelas apa semua. Yang doa dalam surah Hud ayat 44 tu biasalah kita kena tegur lah. Tak boleh lah. Banyak lagi doa-doa yang sahih, banyak. Nabi SAW ajar kita doa yang sahih. Dalam hadis-hadis yang sahih kan. Dalam kitab Hisnul Muslim tu dah cukup dah. Kenapa kita masih lagi kononnya kita anggap macam tak apa, dalam Quran ada sebut, kita pun sebut. Tak, bukan macam tu cara dia. Bukan macam tu. Sebab tu penting kena faham Quran. Penting kena faham Quran. Jadi tak boleh lah. Yang anda nampak boleh, yang kata boleh ni hak tu je. Tukang sihir, tukang bomoh, dukun, pawang, pasal mereka minta kononnya nak dapat kekuasaan macam Sulaiman. Sebab mereka memang sombong daripada awal lagi. Mereka bukan tahu apa pun. Kan? Mereka hanya menggunakan ayat Quran untuk kepentingan peribadi. Memang dia tahu. Boleh, dia kata apa masalah. Kan? Ilmu Allah luas. Dia bagi alasan ilmu Allah luas. Dia tak faham dari sudut apa? Syariat tu. Dari sudut Nabi SAW tak minta benda tu, dia tak faham itu. Kata apa salahnya? Kan? Apa salahnya? Benda baik kan? Tu tak ada. Tu susah. Selalunya yang doa yang macam ni surah Sad ayat 35 ni kita tak boleh nak bacalah doa ni. Kan tak boleh. Hak boleh Rabbighfirli je. Pasal kita banyak dosa. Nak minta Allah ni kerajaan yang macam Nabi Sulaiman tu janganlah. Melainkan kau tu bomoh. Kalau bomoh memanglah dia nak minta kerajaan syaitan, kerajaan iblis semua dia nak minta. Pasal dia memang tamak. Dia bukan kata nak minta kerajaan Sulaiman saja, semua kerajaan dia kalau boleh dia sendiri nak jadi Tuhan. Tu dukun, bomoh, pawang tu. Lepas tu dia tak sedar diri. Tapi kita bukan dukun, kita bukan bomoh, kita bukan pawang, kita hamba Allah. Kita pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam, orang beriman. Jadi kita kena ikut Nabi Muhammad. Itu penting tu. Al-Quran kalau kita ikut Quran saja pun boleh sesat. Sebab tu yudillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Quran ni Allah bagi petunjuk dengan Quran ni kepada siapa yang dikehendaki. Allah juga boleh sesatkan dengan Quran dengan siapa yang dikehendaki. Orang-orang yang dukun, bomoh, pawang yang duk amal ayat ni dia sesat. Itu contoh dia.
Sesat pasal dia ingat tengok boleh minta, apa salah ni Quran sebut. Dia tak faham. Tak faham. Sebab tu kita selalu ingatkan Quran saja tak cukup. Kena mengaji hadis, kena faham base pada hadis. Kena iringkan dengan pengajian hadis. Supaya kita tak sesat macam orang-orang yang sesat. Wal'iyadzubillah. Baik, jadi anda rasa cukup setakat itu, naktafi bihadzal qadar. Maknanya kita akan bincang lepas ni Al-Wahhab ni, kita akan spesifik pada makna dia. Makna dia ada lebih kurang, kita nak tengok makna tu ada dalam lebih kurang 5 makna, dan kita nak tengok Lataiful Iqtiran. Maknanya kelas akan datang ni masih lagi kita nak bincang Al-Wahhab. Nama Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab nama Allah. Bukan kita nak bincang pasal Wahabi, golongan Wahabi ke apa. Kita nak bincang Al-Wahhab, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha melimpah kurniaan dan pemberiannya, yang maha memberi kepada hamba-hambanya. Kita akan bincang ta'rif dari sudut istilah tu, macam kebiasaan kelas kita kan. Baik, tengok ada soalan kat sini. Menjadi semacam kayu ukur interpretation antara Khalik dan ciptaannya, Ustaz. Ya. Maknanya yang tadi kita perbandingan tu, ya, kita nak buat perbandingan antara Tuhan dengan makhluk ni supaya kita tahu, kita sedar diri kita adalah hamba Allah, kita adalah hamba dia. Jadi kita tak maknanya kat situlah yang akan membawa kita pada kerendahan hati, ketundukan, kepatuhan. Forum berat sebelah, panel forum nak bagi him supaya kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang forum buat jadi macam alat perlindungan cenderungan fahaman tadi. Forum ni kita kata yalah dia bergantung pada orang yang menganjurkan kan. Forum tu kan bergantung pada orang menganjurkan. Ala kulli hal, forum ni ada satu wasilah ilmu. Kita tak boleh nafikan kan. Tak kiralah forum apa kan yang dianjurkan oleh mana-mana pihak sekalipun. Selagi mana ada orang berilmu yang menyampaikan ilmunya, tetap ada manfaat, tetap ada manfaat. Walaupun kita mungkin kita rasa macam tersepit ataupun kadang-kadang tu terbatas, kadang-kadang ahli panel tu tak boleh nak bagi tahu dengan ni. Sebab tu orang lebih suka pada kelas-kelas yang lebih terbuka kan. Tak apalah, ala kulli hal itu apa yang kita mampulah, buat apa yang kita mampu. Baik. Jadi insya-Allah pada kelas akan datang kita akan sambung membahaskan berkenaan dengan nama Allah Al-Wahhab. Kita akan lihat makna dari sudut istilah yang dikemukakan oleh para ulama, dan kita nak tengok dari sudut Lataiful Iqtiran, dan kita akan tutup dengan samarah kesan-kesan iman kita kepada nama Allah Al-Wahhab, dan ada sebahagiannya kita sudah sentuh dalam kelas kita tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita sentiasa berusaha untuk menambahkan keimanan kita dengan ilmu yang bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.